Episod yang pertama, kisah Raja Chulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Seperti mana yang saya janjikan dengan tuan-tuan pada episod sebelum ini tentang muqaddimah, introduction kisah hikayat dalam Nusratus Salatin. Ini adalah episod yang pertama. Saya nak ceritakan tentang kisah Raja Chulan. Yang saya buat terkaitannya itu dengan filem Aquaman saja. Saya nak perangan, nampak macam kena mengena. Kisah Raja Chulan saya nak cerita secara naratifnya begini. Disebutkan dalam hikayat Nusratus Salatin bagaimana kisah Raja Chulan ini bermula. Kita nak cerita tentang Raja Chulan, kita kena cerita pasal nenek moyang dia dulu. Disebutkan dalam sejarah hikayat Nusratus Salatin di mana ada sebuah negeri di benua Keling yang disebut sebagai negeri Nagapatam, yang mana di dalamnya itu ada seorang raja yang memerintah. Nama raja itu Raja Syuran. Raja Syuran. Raja Syuran ini memerintah negara yang bernama Nagapatam. Negara ini terletak dekat benua Keling. Raja Syuran merupakan raja yang sangat agung, yang sangat besar. Empire-nya begitu gagah dan mewah, yang telah menakhluki Sindhi dan Hindi, disebutkan dalam kitab, iaitu timur dan barat, menjelajahi benua-benua Arab hinggalah sampai ke kawasan sebahagian negeri-negeri di bawah angin. Negeri di bawah angin itu merujuk kepada Kepulauan Melayu di Nusantara. So Raja Syuran satu ketika dia menjelajahi, membawa tentera dia ke mana dia pergi pun disebutkan dalam kitab pokok-pokok akan habis binasa kerana ramainya bala tentera dia, dengan gajahnya, dengan kudanya, dengan angkatan panahnya, dengan angkatan infanteri yang perang atas daratnya, dengan segala kelengkapan bala tenteranya, dengan makanannya, dengan rombongannya begitu besar dan agung. Sehinggalah satu ketika Raja Syuran terdengar perkabaran tentang sebuah negeri yang terletak di negeri bawah angin, iaitu sebuah negeri yang disebut sebagai negeri yang bernama Gangga Syah Nagara. Maka bila mendengar tentang kekuatan dan keagungan negeri ini, maka Raja Syuran membawa bala tentera dia itu menghala ke negeri yang bernama Gangga Nagara ini. Negeri itu telah diperintah oleh seorang raja yang bernama Raja Patinggi Shah Johan, ataupun di setengah sebut dia sebagai Raja Tinggi Shah Johan, yang memerintah di negeri Gangga Syah Nagara ini. Dan kalau kita rujuk di dalam penulisan moden, mengatakan Gangga Syah Nagara ini terletak dekat dinding di Perak hari ini. Jadi kita hormati itu dan kita pegang itulah. So bergeraklah Raja Syuran daripada benua Keling itu sampai ke negeri Perak. Tapi disebut ketika itu sampai ke sebuah negara besar yang bernama Gangga Syah Nagara, yang diperintah oleh Raja Shah Tinggi Johan. Maka bertempurlah dua kerajaan ini. Raja Syuran dengan bala tentera dia sangat besar, dia telah menewaskan Gangga Syah Nagara ini. Maka tertakhluklah Gangga Syah Nagara ini di bawah taklukan Raja Syuran. Maka Raja Tinggi Syah Johan telah dibunuh oleh Raja Syuran. Itu kisahnya. Setelah menaklukki kawasan Gangga Syah Nagara ini yang terletak di Perak, seperti mana kita setujui, para ahli akademik moden itu mengatakan, maka Raja Syuran ketika ini terdengar akan sebuah lagi tempat kerajaan yang sangat besar dan agung dan mewah yang setanding dengannya dikatakan. Maka Raja Syuran tak boleh dengar ada raja lain yang sama tinggi, sama taraf, sama tinggi dengan dia. Maka raja tersebut disebut sebagai sebuah kawasan yang diperintah oleh satu orang raja bernama Raja Chulin. Diperintah oleh seorang raja yang bernama Raja Chulin, yang mana negeri itu disebut sebagai negeri Langkui. Negeri Langkui itu adalah negeri yang disebut dengan kita hari ini sebagai Langkawi hari inilah. So nama asalnya itu adalah Langkui, iaitu yang bermaksud permata. So lama kelamaan bila orang tak boleh nak sebut Langkui itu, tak sedap bunyinya mungkin, maka kita menggelarnya sebagai Langkawi.
Itu satu bab lain lah. Orang akan mengatakan Langkawi itu adalah sepada nama burung elang dan sebagainya. Saya faham. Tapi ini perbincangan tentang Ikit Seratus Salatin menyebutkan demikian, maka nama asalnya Langkui, maka bertukar kepada Langkawi lama kelamaan berdasarkan nama permata. Itu biasa. Maka Raja Chulin yang menjadi raja dekat Langkui masa ini. Maka Raja Shuran membawa bala tentera dia digabungkan dengan bala tentera yang dia dapat daripada Shah Nagara. Maka menyeranglah negeri Langkui itu. Maka berlakulah pertempuran yang sangat dahsyat. Kalau kita refer di dalam kitab asal menyebutkan pertempuran itu begitu agung sehingga kan guruh di langit pun tak terdengar oleh kerana pekikan yang kuat bala tentera kedua-dua kerajaan tersebut. Gajah bertemu gajah, gading bertemu gading sehingga menerbitkan kilat dan petir. Panah bertemu panah, kuda bertemu kuda. Habuk-habuk berterbangan kerana pertempuran dua kerajaan yang sangat agung ini, sehingga kan keseluruhan bala tentera itu diseliputi oleh habuk dan debu, menyebabkan mereka sudah tidak kenal kawan dan lawan lagi. Ada di antara mereka yang berbunuhan sesama sendiri dan sebagainya. Maka itulah kedahsyatan pertempuran yang berlaku antara dua raja besar ini. Satu orang raja besar di benua Keling, satu orang yang raja besar dekat kawasan negeri di bawah angin. Satu orang bernama Raja Chulin dekat Langkui, satu orang bernama Raja Shuran dekat benua Keling, ataupun nama negaranya Nagapatam. Maka tuan-tuan, pertempuran itu berlangsung dengan cukup lama sehingga kan disebutkan bila pergeseran antara gajah-gajah itu menyebabkan terperciknya api dan petir. Pertembungan antara kuda, antara tubuh-tubuh gajah, antara panah itu menyebabkan berlakunya guruh dan sebagainya. Nak bagi tahu, saya faham mungkin penulis nak bagi tahu kepada kita kedahsyatan pertempuran tersebut hingga habis rosak binasalah apa yang ada di sekitarnya kerana keegoan dua orang raja ingin merebut negeri masing-masing, Maka kesudahannya adalah bila mana Raja Chulin bangun berdiri di atas gajahnya dan panah kepada Raja Shuran yang berada di seberang, yang juga berada di atas gajah. Namun tersasar panahan Raja Chulin tersebut, terkena di belakang pinggang ataupun bahagian belakang punggung gajah. Kemudian Raja Shuran bangun berdiri di atas gajah dia pula tarik panah, dia panah pula Raja Chulin, terkena di dada Raja Chulin, maka menyebabkan jatuhlah Raja Chulin itu dan mangkatlah dia di situ. Maka secara tak langsung kerajaan Langkui itu dapatlah ke tangan Raja Chulin. Okey. Dan Raja Chulin ini satu orang raja lelaki yang dia ada anak puteri yang bernama Onang Kiu. Anak perempuan dia. Maka Raja Shuran ambil Langkui itu jadi negeri dia. Dia mengambil puteri Onang Kiu jadi isteri dia dan dia bawa pulang ke benua Keling. Bila sampai di benua Keling, dia menubuhkan sebuah negara baru disebut sebagai Beca Nagara di benua Keling tersebut. Yang mana disebutkan dalam Suratul Salatin, negeri itu begitu besar dan gagah dan mewah, yang mana tembok negeri itu sahaja tebalnya 7 depa. Tebal dia. 7 depa. Tebal dia 7 depa. Tinggi dia 9 depa. Tak apalah tu tembok dia, tetapi kawasan yang di-cover oleh Beca Nagara ini, sebuah negeri baru yang dibuka oleh Raja Shuran di dalam benua Keling itu, yang mana di dalamnya termuat 7 buah gunung, yang di antara gunung itu ada aliran sungai yang sangat cantik yang membentuk tasik yang sangat mewah, yang mana rakyatnya itu tinggal di sana bercucuk tanam dan hiduplah dengan mewah dan jayanya. Itu kisah dia. So, bila dia pulang ke negara dia macam tu. Maka bila mana Raja Shuran ini tinggal di sana lama, dia menikahikan dengan orang puteri Melayu yang bernama Onang Kiu itu, iaitu anak arwah Raja Chulin itu. Maka mereka dapat seorang puteri perempuan yang bernama Puteri Padiah Wasis. Puteri ataupun disebut sebagai Puteri Padini Padiah Wasis. Nama pelik-pelik. Nama lama kan. Puteri Pandini Padiah Wasis. Ataupun kita boleh katakan sebagai Tuan Puteri Padini lah. Bukan Padini jenama kita nak pakai Padini tu. Tak tahu lah kot Padini tu pun ambil pada mana tu kan. Tapi bukan Padini. Padiah Wasis. Cendini.
Cendani, Puteri Cendani Padiah Wasis nama dia. Puteri Cendini ataupun kita refer sebagai Puteri Cendini lah lepas ni, adalah anak tunggal kepada pernikahan di antara Raja Syuran dengan Puteri Onangkiu. Raja Syuran, Puteri Onangkiu kahwin, dapat anak tunggal perempuan nama Puteri Cendini Padiah Wasis. Anak tunggal perempuan. Puteri Cendini Padiah Wasis ini dapat 3 orang lagi anak putera lelaki, 3 orang anak jantan. Okay, yang pertamanya nama Raja Curan. Raja Curan. Yang keduanya nama Raja Culan. Okay. Mungkinlah Raja Culan ini ada terkaitannya sebab banyak dekat tanah Melayu kita ini, Hotel Royal Culan lah, Jalan Raja Culan lah, mungkin ada kena-mengena lah. Ambil sejarah pada situlah saya yakin. Tapi anak pertama nama Raja Curan, anak kedua nama Raja Culan, anak ketiga nama Raja Pandayan. 3 orang anak putera ini. Raja Pandayan ini dia bagi dekat mak dia jaga. Okey. Raja dalam masa berlalu masa yang mendominasi, yang nampak yang memiliki ketokohan Tok Wan depa ni. Tok Wan ni adalah Raja Syuran kan. Raja Syuran dapat anak nama Puteri Cendini Padiah Wasis, dapat anak 3 orang, Curan, Culan, Pandayan. Culan inilah yang nampak memiliki karisma, kredibiliti seperti mana yang ada pada arwah Tok Wan dia dulu ni. Raja Culan ni dia lebih tangkas, dia ada kepimpinan, dia ada keilmuan, dia ada semua tu. Maka hebat, maka dialah yang mewarisi kerajaan Beca Negara di benua Keling ini, kerajaan yang sangat besar yang saya katakan tadi tu. Di dalam kotanya saja ada 7 buah gunung. Tuan-tuan bayangkan besar tak besar. Okay, maka tuan-tuan, maka Raja Culan ini dia ada satu inspirasi, dia ada satu vision atau lebih tepat ataupun wawasan. Dia mendengar tentang kisah-kisah Maharaja Cina, negeri-negeri Sindi ini. Maka dia fikir dia belum tawan habis. Mungkin dia dah pergi ke jajaran-jajaran negeri Cina, tetapi keseluruhan negeri Cina tentang kehebatan, keagungan Maharaja Cina dia belum sampai. Maka dia fikir dia nak pergi. Dan dia fikir dia kena jajah negeri Cina itu. Itu antara wawasan, vision yang ada pada Raja Culan ini. Macam arwah Tok Wan dia. Maka dia mengumpulkan bala tentera dia. Dia mengumpulkan bala tentera dia. Maka disebutkan dalam kitab ni, dia mengumpulkan hampir ataupun lebih kurang 1.2 juta orang bala tentera untuk menyerang negeri Cina. So dalam zaman itu, dalam era itu, kalau dapat kumpulkan sampai 1.2 juta orang bala tentera, bermaksud awak punya kerajaan terlalu besar dan agung. Besar sangat. Maka dengan persiapan yang sangat dahsyat, dengan gajah, dengan kuda, dengan kapai, dengan semualah, nak bergerak ke negeri Cina untuk menyerang kerajaan Cina, untuk menjadikan Raja Cina itu tunduk di bawah pengaruh kerajaan Beca Negara ini yang diasaskan oleh Tok Wan dan Raja Syuran. Ketika ini era Raja Culan dah nak. Maka Raja Culan pun siap-siap semua tentera 1.2 juta masuk atas kapal semua, bergeraklah depa. Maka mereka berlabuhlah di Temasek. Temasek ini kita setuju adalah Singapura hari ini. Di Temasek itu maka dia mengumpulkan lagi tentera-tentera di bawah Kepulauan Melayu itu yang dijajah sebelumnya oleh Tok Wan dia dulu, macam Shah Negara, macam Langkawi semua ni kumpul di Temasek untuk kita kumpulkan kekuatan nak pergi berlayar ke China untuk menyerang Raja China. Dan masa itu tuan-tuan, yang menarik dia, aku lipat kaki ni. Dan masa tu yang menarik dia, intelligence dalam kerajaan Cina ni sebelum zaman CIA, Mossad, Ethan Hunt zaman tu, Cina dah ada dah dia punya Ethan Hunt dia. Dia dah ada dah. Depa ni dah dengar cerita dah. Intelligence China zaman tu, depa dah tahu dah cerita yang geng-geng daripada benua Keling ni nak main. Biasalah tuan-tuan, geng-geng benua Keling ni kadang-kadang dia sembang ni rius kampung lah sebelum pi. Dia ha dulu baru dia nak bergerak pi. Maka Cina ni dia bergerak dalam senyap. Itu saya kata, kisah-kisah ni kadang-kadang dia memberikan kepada kita pengajaran juga. So, intelijen Cina dah sampai ke risikan kepada Maharaja Cina masa tu mengatakan rombongan daripada benua Keling, kerajaan Beca Negara, pimpinan Raja Culan dengan kerajaan-kerajaan di bawah angin, kerajaan Melayu, nak menyerang kita, wahai tuanku. Maka Maharaja Cina merasakan kita tak boleh menang. Sebab 1.2 juta orang plus orang Melayu di kepulauan negeri di bawah angin, macam mana kita nak lawan?
Terlalu besar dan agung kerajaan yang nak main serang China ini. So kalau dia dapat China, habis kita. Maka Maharaja China masa tu memikirkan satu trik yang menarik, yang saya kira boleh kita ambil pengajarannya. Yang mana kalau kita lawan pakai fizikal, kita tidak akan menang. Maka ketika ini kerajaan ataupun tentera Raja Chulan sedang berada di Temasek. Rehat di Temasek, saat duk rehat di Maharani Bay itulah, rehat saat dulu kat situ. Sementara nak bergerak, duk kumpulkan kekuatan. Maka ketika itulah Raja China dengan cepat dan proaktifnya mereka, dengan cepat Raja China fikirkan satu trik macam mana kita nak memperdaya Raja Chulan agar jangan mereka sampai ke sini. Sebab Raja Chulan tak pernah sampai ke sana. Maka idea yang terbit oleh Maharaja China itu menarik, iaitu dia pergi cari orang tua di China ni, orang tetua ni bermaksud orang tua lah, veteran yang dah umur 90, 80 dah ni, yang dah tua dah, yang bungkuk, yang dah muka dah berkedut sangat-sangat dah ni, untuk jadi sukarelawan, naik atas perahu, okey, naik atas perahu. Kemudian di atas perahu ataupun dia tak sampai jadi kapal, dia nak kata perahu sangat pun tidak, yang between them lah, antara kapal besar dengan perahu kecil, antara macam tu lah, saya tak tahu nama dia apa. Ambil orang tetua ni duduk atas tu, bagi pakaian tentera, tapi orang tetua ni pakai, duduk atas tu, dan dia ambil ribuan jarum, disebut dengan buku dengan jarum, dikumpulkan atas tu banyak-banyak berselerak. Kemudian diambil buah-buah yang dah lasam dah, bubuh atas tu. Kemudian di China itu mereka ambil pokok-pokok, mereka tanam atas perahu itu, atas kapal itu, atas mini kapal tersebut. So dialirkan agar perahu-perahu tersebut berlayar pergi ke Temasek, ke rombongan tempat Raja Chulan berada itu, dengan tujuan agar dikabarkan kepada Raja Chulan. Bila ditanya oleh Raja Chulan, siapa geng ni, main mana ni orang tua macam Pirates of Caribbean ni, main mana ni, maka orang-orang tua ni akan mengatakan, kami adalah tentera daripada kerajaan Silam yang bergerak nak pergi serang negara China dulu, tetapi kerana terlalu jauhnya negeri China itu, kami tak sampai, baru sekerat jalan. Dah ratusan tahun sampai kami dah tua dah. Ni, pedang-pedang kami dah jadi jarum dah. Buah-buah semua dah busuk. Bahkan biji-biji buah yang kami makan pun dah tumbuh jadi pokok dah naik atas kapal kami ni. Punya lamanya kami berlayar, tak sampai-sampai ke negeri China. Lah kami ambil keputusan untuk patah balik. Dan bila kami sampai ke Temasek, kami dah tua sangat-sangat dah. Trik macam tu. Bila cerita benda tu dekat Raja Chulan merasakan kalau macam tu tak berbaloi untuk kita pergi serang China kalau jauh sampai tera tu. Dan kalau dia sangat jauh sampai tera-tera tu, sampai tahap tu jauh, so mungkin tidak ada ancaman kepada kerajaan beta, maka dia memerintahkan agar serangan itu dibatalkan. Maka tak jadilah serang kerajaan China, sebab trik yang dimainkan oleh Maharaja China ketika itu dikira berjaya. Menarik kisah ni, walaupun tak tahulah dongeng tak dongeng tu tak apalah, tapi kisah saja nak cerita. Berkali-kali saya sebut tentang dongeng tak dongeng tu kan, saya dah habaq sebelum ni dah. Mungkin dongeng, mungkin tidak, tapi seperti mana saya bagi tahu awal sebelum ni, objektif siri ni adalah untuk nak cerita secara naratif. So saya ceritalah, pada saya tak ulang dah yang kata dongeng tak dongeng tu. Baik, tak selesai di situ cerita ni. Maka Raja Chulan balik ke negeri dia di benua Keling. Lama dia merintah. Maka disebut dalam kitab masa itulah dia dapat syiar terima pengaruh Islam dan sebagainya. Mungkin Islam yang bagaimana kita tak tahu. Namun bila lama dia merintah tu, dia merasakan macam seluruh bumi, seluruh al-barri ataupun daratan telah dia tawan, telah dia tahu, telah dia teroka, dia kecuali China lah yang terlalu jauh. Maka dia merasakan, aku dah puas tapau habis dah daratan ini. Sekarang ni aku nak tahu pula apa yang ada dalam laut. Siapa pula ada dalam laut. Ini inquiry ni satu sifat yang baik yang perlu ada kepada satu orang manusia ataupun pemimpin ataupun manusia lah. Curiosity, sifat ingin tahu, itu saya sangat suka sifat itu. Apa-apa pun dia ada satu perangai yang curiosity, itu perangai yang ada pada orang putih hari ni. Dia nak tahu. So dia bukan sekadar orang yang berserah apa orang bagi terima, bukan, tapi dia ada willing to know something.
Dia nak tahu. Itu sifat yang ada pada satu orang raja ataupun pemimpin yang berjaya. So kita boleh aplikasikan sifat tersebut dalam kehidupan kita hari ini. Sifat curiosity, nak tahu. Maka Raja Chulan memerintahkan para pembesar dia untuk reka satu benda agar dia dapat turun ke laut dengan selamat. Maka para pembesar dia masa tu tengok cerita Now You See Me, filem Hollywood tu. So dia reka lah peti. Ni saya tambah lah Now You See Me tu, tak ada tapi peti yang macam tu, peti kaca. Maka dia masuk dalam peti kaca tersebut dan dia diturunkan. Saya kata nyamuk duduk kat beranda ni, apa nama ni, nyamuk lah. Maka dia masuk kat dalam peti tu, diturunkan ke dalam dasar laut. Turun sorang-sorang dia. Turun sampai dia tiba ke sebuah lapisan bumi yang sangat dalam di bawah. Disebutkan sebagai Dika. Dika tu lapisan bumi yang terbawah lah. Bukan dalam bahasa sains tapi dalam bahasa Latin. So di negeri tersebut, di kawasan tersebut, dia terjumpa sebuah negeri, kehidupan yang lain, sebuah kerajaan yang bernama Basam, ataupun Barsam, yang mana disebut dalam Suratul Salatin, kerajaan itu setengah di antara rakyatnya Islam, setengah di antara rakyatnya itu bukan Islam. Kemungkinan kalau kisah ini benar, mungkin kerajaan yang dijumpa itu adalah kerajaan Bunian ataupun takkan Atlantis pula, tak tahulah. Tapi dia jumpa sebuah kehidupan manusia yang duduk di dasar laut. Dan di sana Allah Akbar, dia jumpa kerajaan Barsam ini yang setengah rakyatnya Islam, setengah rakyatnya bukan Islam. Dan kerajaan Barsam itu diperintah oleh seorang raja yang bernama Raja Aftab Al-Bahri, ataupun kalau kita nak baca Arab, Aftabul Bahri. Raja Aftab, lautan. Al-Bahri ni lautan bahasa Arab. So dia jumpa dengan raja tersebut, maka dia ceritalah yang dia ini adalah raja di atas daratan. Dan Raja Aftabul Bahri ni ataupun Aftab Al-Bahri ni, dia tak tahu rupanya di atas daratan itu ada manusia duduk. Sebab dia fikirkan manusia ni cuma hidup dekat dalam lautan, di dasar lautan. Dia tak tahu pula yang di luar sana pun manusia boleh duduk. Ni orang duduk dalam lautan. Maka Raja Chulan ni pun ceritalah apa kerajaan ada di sana, semua tu, perkongsian teknologi, perbincangan, pertukaran idea dan sebagainya. Maka dia tinggal di sana selama 3 tahun. Dan Raja Aftabul Bahri ini menikahkan putrinya yang bernama Maftabul Bahri ataupun Maftabul Bahri. Dia mula huruf mim. Aftabul Bahri, Maftabul Bahri, anak perempuan dia, menikah dengan Raja Chulan, kahwin dengan Raja Chulan. Maka dia bertinggal di sana, dapat anak. Saya tak ingat nama apa, tak boleh ingat. Tapi dapat anak. So bila dah lama duduk dalam dasar laut, maka Raja Chulan bagi tahu dekat pak mentua dia Aftab Al-Bahri ni, kata, wahai pak, cik nak balik ke negeri cik lah. Cik dah lama tinggalkan negeri cik. Cik pun raja kat sana. Maka Raja Aftabul Bahri memberikan bekalan kepada dia dengan orang kata harta-harta yang sangat banyak di dasar lautan, permata, semua ni lah banyak dekat dia sebagai bekal. Kemudian Raja Aftabul Bahri ini menghadiahkan kepada dia satu ekor binatang disebut sebagai Farasul Bahri. Faras ni kuda lah. Saya fikir kalau kita terjemah bahasa Melayu dia kuda laut lah. So dia tunggangi kuda laut tersebut untuk naik ke atas. Macam contoh Aquaman. Mungkin dia ni pun salah seorang daripada Aquaman juga kot. Ataupun Aquaman tengok Aquaman baca Suratul Salatin kot kan. Tak tahu lah. Okay. Cuma saya tak tahu lah Maftabul Bahri tu muka macam Puteri Mira dalam gambar Atlantis tu, tak tahu lah macam mana kan. Apa nama ni. Tapi dia dapat hadiah Farasul Bahri itu, kuda laut itu, dan dia tunggangi kuda laut itu. Dia naik sampai ke atas. Masa dia sampai ke atas tu, kuda tu naik ke lautan paling atas. Maka dia terkejut. Kuda tu jadi terkejut tau, tengok ada kehidupan yang lain di luar. Maka kuda tu unconscious, dia macam nak mengamuk. Maka ketika itulah para pembesar dekat beca negara ni riuh tentang kepulangan Raja depa, Raja Chulan. Maka dia keluar ramai-ramai lah ahli kabinet ni. Maka dia fikir macam mana cara nak jinakkan kuda tersebut, sebab kuda tu tak mau turun, bergelegar kot laut. Maka dia pergi cari kuda daratan yang betina, yang paling comel sekali, bawa tarik main pergi tepi laut.
bagi kuda Lot tu tengok. Cerita ni jadi merepek lah. Jadi merepek ni nak percaya macam hadis. Tapi saja nak cerita ni. Pasal cerita ni sebut dalam surah Salatin ni sebagai kisah sejarah kan. Maka panggil kuda paling segak ni keluar tunggu duduk jalan catwalk apa kat tepi pantai ni. Maka kuda yang Lot ni tengok berkenan. Dia pun bergerak main ke pantai. Maka turunlah Raja Chulan di pantai tu. Bila dia turun, para pembesar ni semua tanya, bagaimana tuanku outstation? Bagaimana perjalanan dan penerokaan tuanku ke dasar lautan? Maka dia ceritalah, dia jumpa dengan kerajaan yang ada Islam, ada bukan Islam, yang mereka juga hidup macam kita, fizikal macam kita. Bila menikah seorang lagi, buka cawangan dengan abang kat puteri, kat permaisuri. Macam tu lah kan. Malah cerita-cerita macam tu, maka sebagai kenangannya, disebutkan dalam kitab tersebut, Raja Chulan ambil satu batu besar warna hitam. Dia belah batu tu dua. Kemudian diisikan sebuah catatan dalam bahasa Hindi. Kemudian dimasukkan segala harta-harta benda yang didapat itu masukkan dalam batu tu. Dia seal balik. Allah Ta'ala alam lah macam mana. Kemudian dia lempak semula batu itu ke dasar lautan. Disebutkan dalam kitab. Sebelum dia lempak tu dia bersumpah. Dia kata akan datang di akhir zaman nanti salah seorang daripada anak cucu aku ini akan jadi raja yang akan memerintah negeri semua negeri di bawah angin. So sebagai tanda dia adalah raja tersebut, dialah yang mampu menjumpai harta ni semula. So kisah itu akan bersambung nanti. Siapa anak cucu dia itu tak tahu. Kita tengok nanti sejarahnya bagaimana. Kita akan sambung episod kedua nanti, kisah pasal orang lain pula. Kisah-kisah yang termuat di dalam surah Salatin. Teruskan siri ini. Malam ni episod pertama. Nanti kita sambung episod kedua, kisah orang lain pula. Assalamualaikum.